Okay, Assalamualaikum guys. Alamak, suara saya. Alhamdulillah, suara saya ada okey sikit. Alright. Dapatlah at least nak bercakap, supaya saya dapat membuat analisa sikit untuk pair gold pada minggu ini. Okay, so jika kita lihat dulu pada current market price di mana pada minggu lepas terjadinya pergerakan yang agak cacamarba sikit. Kita pun tak menjangkakan sama ada kita menjangkakan akan ada membuat penurunan yang kuat, tapi nampaknya seperti pergerakan masih lagi berada di sideways. Okay, so kita buka dulu pada chart weekly. Kalau dilihat pada pergerakan, okay, pada minggu hadapan, yang pertama sekali kita akan buat dua pergerakan macam ni lah. Okay, ini selepas perbincangan dengan tim MMT. Okay, so kita ada dua perbincangan, tapi untuk overall trend, okay, overall trend pergerakan masih dalam keadaan bullish. Bagi kami, kita still ambil kira major trend untuk gold masih dalam bullish. Okay, so trend kita letak dulu sebagai bullish. Kita tengok dulu sama ada kita berharaplah pada minggu ini akan ada kenaikan. Okay, so kalau you all tengok daripada news beberapa hari yang lepas, ada negara yang diserang. Okay, so that's why ada kemungkinan pergerakan masih naik ke atas. Okay, so jom kita lihat pada overall pergerakan untuk weekly. Okay, di sini daripada pergerakan sebelumnya. Okay, so yang ini kita masih kira sebagai pergerakan korektif. Okay, so saya nak tunjuk dulu pergerakan korektif. So saya tandakan dulu yang ini adalah A, ini adalah B dan ini adalah C. Okay, so sepatutnya lepas ada 3 pergerakan, gold mesti membuat 5 kenaikan ke atas. Okay, so bila kita bercerita tentang 5 kenaikan ke atas, dia mesti bergerak begini, kuat. Okay, so ini adalah 5 pergerakan di mana kita panggil impulsif ataupun motif dia. Okay, tapi bila kita tengok daripada pergerakan yang tak semenggah ini, dia macam nak naik, dia tak nak naik, dia nak naik, dia tak nak naik. Nampak? Sorry, saya kena letak mic dekat dengan mulut sebab saya tak boleh nak keluarkan suara macam tu. Okay, so sepatutnya ada 5 kenaikan yang kuat, tetapi jika dilihat daripada time frame weekly, dia hanya berupaya untuk membuat 3, membuat penurunan 3. So yang di sini kita jangkakan juga akan ada 3 kenaikan. Okay, so bila jadinya begitu, yang ABC ni kita terpaksa padam sebab kita akan gantikan dengan huruf yang lain, huruf je. So kita gantikan dengan huruf lain. So maknanya bermula daripada sini WXY. Okay, saya salah tekan. Sorry, bukan WXYZ. Saya kena letak yang ini. So ini ABC, ini adalah W. So sini akan jadi X. So kita akan jangkakan barulah ada penurunan untuk membuat Y. Faham So kalau dikira daripada segi fraktal pula begini. Ini tadi kita tandakan ABC. Okay, so akan terjadinya pergerakan di mana dia akan membuat A, B dan C. Okay, so ini daripada scale yang besar. Okay, so kita ambil pula pergerakan di mana Fibo level, di mana di sini sampai ke sini kita jangkakan dia boleh pergi sehingga ke level 1, 2, 2, 5, 5. Okay, so kita tandakan dulu je. Tak apa, kita tandakan dulu supaya nanti kita boleh lihat apakah yang akan terjadi. Okay, ini hanya jangkaan kita sebab hari ini jangan lupa market US tutup sebab bercuti. Okay, so kalau kita lihat daripada scale yang begini pula, bermaksud selepas
ada kenaikan, akan ada penurunan lagi. Okay, so untuk minggu ni kita jangkakan gold akan membuat kenaikan. Tapi di sini, in order untuk dia naik ke atas, dia mesti break level ni. Okay, dia mesti break level ni. Kalau dia break level ni, bermaksud akan ada kenaikan lagi ke atas. Ataupun dia nak membuat penurunan sekadar mengambil gas. So inilah antara level-level yang dia perlu langgar dulu in order untuk dia turun ke bawah lagi. Tapi kalau dia langgar sini terus naik pun boleh juga, tak ada masalah kat situ. Alright. Okey, ini daripada sudut weekly. Kalau ada kenaikan, bermaksud dia mesti break yang ni. Kalau ada penurunan, biar dia break yang ni dulu. Okey, sebab lepas dia break ni, nanti dia akan turun balik dan baru dia akan naik atas. Begitu. So sama juga, kalau dia break level support yang ini, dia akan naik sikit dan dia akan turun, membuat penurunan ke bawah. Okey, so ini daripada segi weekly. So jika dilihat pada time frame daily pun serupa juga, pergerakan dia tak banyak membezakan. Okey, tak banyak membezakan. Di sini kita jangkakan akan ada kenaikan lagi. Okey, so kita tukar kepada 1 hour terus. Okey, so kalau dekat 1 hour, ada tak tanda-tanda yang menunjukkan gold akan membuat kenaikan ke atas? Okey, kita tukar kepada line chart dan kita tengok current market price ke mana. So disebabkan oleh kenapa market bergerak ke bawah ini, kenapa tiba-tiba market tolak price ke bawah ini, adalah disebabkan apa yang ada di sini. Betul tak? So kita tanda dulu dan nanti kita tengok kenapa. Okay, so kita tanda dulu. So ini adalah level resistance lah kalau daripada line chart lah. Dan kita tukar kepada candle. Okay, inilah penyebab kenapa daripada level ini dia mengambil keputusan untuk turun ke bawah. Okey, so bila ada penurunan ke bawah, saya menjangkakan akan ada penurunan lagi sekali. Tapi ingat, kita punya trend memang bullish So kalau katakan penurunan, saya mengharapkan akan ada penurunan lagi sehingga ke level support yang seterusnya. So ini tadi kita tandakan level support di weekly. So kalau kita tengok dekat time frame 1 hour, masih sama juga level support dia. So ini antara dua pergerakan yang kita jangkakan akan berlaku, di mana dia mungkin sebab daripada sini dia menolak price ke bawah, daripada level resistance di atas dia menolak ke bawah. So mungkin akan ada retracement dan akan ada penurunan sehingga ke level support. So ini untuk kita jangkakan pergerakan yang dia akan buat sama ada hari ini ataupun esok, sebelum dia membuat trend ke atas. Faham? Sebab ini adalah dua level di mana kalau dia tak pergi sampai sini, dia tak break, dia akan turun bawah. Ini kalau cerita dia tak break. Kalau dia break ke atas, then bermaksud akan ada kenaikan lagi untuk pergi ke level resistance yang lain. Ini daripada segi storyline. Okay, so lebih mudah untuk you faham daripada you tengok. Sebab tu saya cakap, first kita cari arah, kita dah jumpa arah. So sekarang kita cari di manakah zon-zon yang dia boleh ambil untuk menjadi liquidity. So daripada storyline untuk 1 hour, saya nampak daripada atas resistance price membuat penurunan. Okay, so sekarang kita turun lagi kepada time frame lebih kecil. Kita tengok apakah yang ada di sini. Okay, so di sini kita boleh nampak adanya liquidity yang kita jangkakan gold boleh ambil. Saya padam ni dulu. Okay, so yang ini kita boleh jangka ini adalah engulfing, betul tak? Okay, so yang ini pun sama juga. So kita ada dua level yang berdekatan, di mana ada possibility gold dia akan sweep dulu sebelum dia membuat penurunan ke atas. Penurunan ke bawah, penurunan ke atas pula. Okay. So kita tanda dulu. Kita ambil. Okay, so ini dah nampak dah untuk time frame M30. Okay, so ada possibility hari ni turun dan dia naik sampai ke level ni. Mungkin dia akan membuat sweep dulu ke atas, baru dia turun bawah. Okay, ini kita jangkakan untuk
2-3 hari ni lah, sebelum dia meneruskan trend yang lebih besar ke atas. Okay, so kita tukar kepada time frame 5 minit pula. Kita tengok apa yang ada. Okay, so ini level yang kita tandakan. Jika dilihat di sini, ini semua adalah duit. Ini semua adalah duit, guys. Okay, so kita tanda je dulu. Ini semua duit ni. Ni semua duit. Mana saya nak tanda? Yang ini paling atas lah. Okay, so jika kita ambil kiraan ataupun kita punya analisa, okay, you panggil SL Hunter, betul? Ni tak nak ambil ni, kita ambil ni duit ni. Sebab dia tak di-touch lagi. Okay, so ni level yang dia tak touch lagi. So kalau you tengok sebelum ni, jika dilihat pada pergerakan sebelum ni, saya tunjuk dulu kenapa dia bergerak begini. Okay, ni saya nak tunjuk kenapa gold bergerak ke bawah ke atas ni. Sebab di sini semuanya adalah liquidity. Sini liquidity. Okay, sini semua liquidity ni. Ini semua liquidity. Ini semua duit, guys. Diambil semua. Okay, so bila you tengok, apakah yang kita jangkakan? Okay, kita jangkakan pergerakan membuat penurunan ke bawah, betul tak? Penurunan ke bawah. Okay, untuk penurunan yang sekadar sebentar saja, dia membuat downtrend, betul? Okay, so ini trend kita. Kita tahu dia nak ke bawah lagi, dan dia membuat ding dong kat sini, nampak? Ding dong. End up dia sweep ke bawah, dia sweep ke atas, baru dia turun bawah. So inilah kita namakan dia mengambil liquidity. Ini bahasa kasar. Saya buat bahasa kasar lah, supaya you all semua, oh macam ni punya, kenapa dia gerak macam ni. Dia bukan SL Hunter. Memang SL Hunter lah, sebab semua orang akan letak stop loss. Yang masa nak masuk sell semua stop loss kat atas, mana nak masuk buy semua stop loss kat bawah. So nampak dia makan dan dia turun balik ke bawah. Ini yang kita cari. So kita apply benda yang sama dekat time frame 5 minit, benda yang sama. So ini adalah level dia, nampak? So kalau hari ini, ataupun hari ini mungkin insyaAllah tak adalah, sebab hari ini US tutup kan. So mungkin hari ini dia akan bergerak. Kita nampak, okay, first kita nampak, kita jangkakan dulu trend dia ke mana. Kita jangkakan dulu trend dia ke bawah dulu. Maksud saya adalah untuk sekadar pergerakan sementara, dia bergerak ke bawah. Okay, dia bergerak ke bawah, faham Jangan you ingat, oh bearish sampai bila-bila bearish. Tak, jangan macam tu. Market bukan kita punya. So kita just tandakan dulu. So ada kemungkinan hari ni ataupun esok atau bila-bila dia akan naik terus untuk mengambil semua order yang ada ni, dan barulah dia akan membuat penurunan ke bawah. So kerja kita adalah menunggu benda ni terjadi, dan menunggu price action ni terjadi juga. Menunggu dia ambil semua liquidity yang ada, dan menunggu pula dia membuat price action sebelum kita masuk entry bila dia pull back kat sini. Okay, ini contoh saya nak tunjuk. Ini apa yang kita akan buat. So bermaksud pergerakan dia mungkin akan adanya terjadi begini, sebab dia nak sweep semua liquidity yang ada ni. Liquidity duit dia sweep dulu, habis korang punya SL, dan barulah dia akan membuat penurunan ke bawah. Sebab tu saya katakan, kalau kita nak trade begini, kita kena make sure kita sabar. Barulah you boleh cari peluang untuk entry semasa dia membuat pullback. Begitu. So dia akan buat pullback. Dan kita cari peluang entry di sini. So kita punya SL akan berada di atas level ini saja. Okay, so ini yang saya nak tunjuk untuk gold hari ini. Macam biasa saya bagi tahu awal-awal, untuk trend besar masih bullish ke atas, masih ada pergerakan ke atas untuk melengkapkan wave X di atas ni. Okay, tapi untuk di time frame scale yang kecil, okay, time frame scale yang kecil, dia akan bawa penurunan dan barulah dia akan pergi ke atas. So saya menjangkakan kalau yang bawa penurunan mungkin sekitar area ini sahaja, ataupun kalau dia nak sampai ke bawah ni pun tak apa juga. Okay, tapi jangan lupa di sini adalah untuk 1 hour. Zone ini boleh jadi kawasan yang terbaik untuk kita cari peluang
buy. Okay, zone di sini. Ini adalah peluang terbaik untuk buy. Okay, so saya tandakan dulu. Ini adalah peluang terbaik untuk kita mencari buy. Okay, saya tulis dulu supaya nanti kita boleh tengok, oh kat situ, ini zone buy kat sini. Alright, okay, so itu saja saya nak tunjukkan kita punya analisa untuk hari ini 15 hari bulan Januari pada 7.20 pagi. So saya nak tunjukkan pergerakan dia beginilah. Okay, so itu saja yang nak saya share. Assalamualaikum dan selamat pagi semua guys. Macam biasa saya sentiasa mendoakan you all semua untuk sentiasa profit, tak kira lah di mana jua anda berada. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Bye bye.